Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Sarabanan dan rakan-rakan tutorial sekalian. Nama saya Husna Atirah binti Abdul Halim, memegang nombor matrik 157867 dan saya merupakan pembentang pada hari ini. Baiklah, persoalan atau tugasan yang telah diberikan kepada saya merupakan berdasarkan buku The Mirror and the Lamp, Romantic Theory and the Critical Tradition oleh H.M. Abrams, bincangkan 4 teori asas kesusasteraan yang dapat menjelaskan lagi pemahaman anda tentang kesusasteraan. Baiklah, sebenarnya persoalan ini atau tugasan ini meminta saya untuk mencari 4 teori yang telah dikaji oleh Profesor H.M. Abrams. Sebelum kita memulakan pembentangan hari ini, baiklah kita mengetahui dulu apakah yang dimaksudkan dengan teori kesusasteraan. Perkataan teori diambil daripada bahasa Yunani iaitu therio yang bermaksud pemandangan. Dalam konteks ini, ianya bermaksud pandangan yang berbeza-beza antara ahli-ahli teori. Melalui buku ini nanti, kita akan dapat melihat bagaimana teori-teori ini berubah-ubah dan berkembang daripada abad ke-18 hingga ke abad 19. Contohnya, seperti zaman romantisisme pada abad ke-19. Kita juga akan melihat beberapa tokoh-tokoh yang menyokong serta menentang teori-teori yang dikemukakan. Dan apakah kepentingannya kita mengetahui teori-teori sastra ini? Seperti yang kita tahu, di dalam bidang pengajian kesusasteraan terdapat 3 disiplin ilmu yang penting, iaitu teori sastra, sejarah sastra dan juga kritikan sastra. Ketiga-tiga disiplin ini saling berkait antara satu sama lain. Teori sastra ini penting untuk menyokong kritikan sastra dan menjadi bidang asas dalam menghasilkan kritikan sastra. Setelah kita mengetahui tentang konsep kesusasteraan, baiklah pula kita mengenali tentang buku ini. Buku ini bertajuk The Mirror and the Lamp, karya seorang profesor yang bernama H.M. Abrams. Buku ini sebenarnya mencatat evolusi atau perubahan dan kejayaan dalam pelbagai bentuk pengaliran kepada artis dalam pemikiran estetik. Profesor Abrams mencuba menawarkan satu kerangka berfikir untuk memahami proses penciptaan sesuatu karya. Kerangka tersebut terdiri daripada artis atau seniman, karya semesta dan juga penikmat atau penikmat seni ataupun audiens. Profesor Abrams menyatakan ada semesta ataupun alam yang mendasari lahirnya karya sesebuah sastra. Setelah mengkaji melalui buku ini, terdapat beberapa teori sastra yang dikemukakan oleh Profesor H.M. Abrams. Dan kita akan melihat terlebih dahulu secara umum berkaitan dengan teori-teori berikut. Teori yang pertama merupakan teori memetik. Teori memetik ini diambil daripada perkataan Yunani yang iaitu mimesis yang bermaksud peniruan. Karya merupakan imitasi dari alam semesta. Teori yang kedua merupakan teori pragmatik. Teori ini menekankan pada tujuan pengkarya dan karakter karyanya yang pada sifat dasarnya memenuhi kehendak audiens. Teori yang ketiga merupakan teori ekspresif. Teori ini menjadikan seniman sebagai elemen yang terpenting. Teori yang terakhir merupakan teori objektif. Teori ini berorientasikan hasil kerja. Pendekatan objektif memandang karya seni terpisah dari segala sesuatu yang berada di luar karya tersebut. Seni adalah karya seni itu sendiri terlepas dari segala faktor luaran yang ada. Teori yang pertama merupakan teori memetik. Teori memetik menganggap karya sastra sebagai pembayangan atau cerminan dari dunia yang nyata. Pendekatan teori memetik ini merupakan pendekatan estetik yang paling primitif kerana terkandungnya pendapat daripada dua tokoh yang sangat terkenal iaitu Plato dan juga Aristotle. Plato telah menganggap karya sastra sebuah tiruan daripada sebuah kenyataan. Beliau juga berpendapat bahawa seniman dan pengkarya lebih rendah berbanding tukang kayu.
Pendapat tersebut muncul kerana beliau beranggapan memetik yang dilakukan oleh seniman dan sastrawan hanya akan menghasilkan khayalan tentang kenyataan dan tetap jauh daripada kebenaran. Pandangan Aristotle pula sangat berbeza daripada pandangan Plato. Aristotle telah menganggap karya atau seni sebagai sesuatu yang boleh meninggikan akal dan juga budi. Aristotle telah menganggap bahawa seniman dan sastrawan yang melakukan teori memetik tidak semata-mata menciplak atau mengkopi sesebuah kenyataan, melainkan sebuah cara untuk menghasilkan benda yang baharu. Aristotle juga menambah bahawa seni merupakan saluran sebagai katarsis, iaitu memberi kepuasan kepada diri sendiri, sama ada sebagai penulis ataupun sebagai seorang pembaca. Namun begitu, mimetik kini tidak dianggap sesuatu cerminan terhadap dunia nyata, tetapi merupakan pencerminan langsung terhadap sesebuah idea. Teori yang kedua merupakan teori ekspresif. Di dalam bukunya, Abrams ada menyatakan bahawa pendekatan ekspresif merupakan pendekatan yang mengkaji ekspresi atau perasaan penulis. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang banyak digunakan pada zaman romantisisme dalam menganalisis sesuatu karya. Pendekatan ekspresif ini adalah pendekatan yang menitik beratkan perhatian kepada keupayaan pengarang atau penyair mengekspresikan idea-ideanya ke dalam karya sastra. Pengkarya juga menjadikan diri mereka sebagai elemen terpenting. Dalam kata yang lain, teori ekspresif ini sebenarnya mengutamakan pengkarya itu berbanding dengan faktor-faktor luaran yang lain. Pengarang atau pengkarya juga mempunyai daya pemikiran dan perasaan yang lebih maju dalam menghasilkan sesebuah karya kerana mereka itu sendiri memiliki minda pengkarya. Perkara ini bertepatan dengan pendapat Abrams iaitu spontan sebagai kriteria teori ini. Abrams menyatakan bahawa pemuisi itu terbahagi kepada dua kelas, iaitu mereka yang berpuisi kerana semula jadi dan mereka yang berpuisi kerana culture. Pemuisi semula jadi boleh dikenal pasti kerana boleh dirasai oleh diri pemuisi itu sendiri, manakala pemuisi yang tidak semula jadi tidak mempunyai pemikiran puitis dan berkarya kerana hanya sesuatu tujuan sahaja. Teori ketiga yang dikemukakan oleh Abrams merupakan teori pragmatik. Teori ini berfokuskan kepada pembaca. Abrams mengatakan dalam bukunya bahawa teori pragmatik ini menjadikan karya sastra ditulis untuk memenuhi kehendak pembaca. Teori pragmatik ini juga digunakan untuk menyampaikan sesuatu tujuan kepada pembaca. Contohnya supaya pembaca mendapat kesan dari segi emosi atau pengajaran kepada pembaca yang membaca sesebuah karya tersebut. Pengkarya yang menggunakan teori pragmatik akan menyebabkan nilai sesuatu karya sastra itu akan dinilai. Contohnya, karya akan dinilai dengan tinggi jika ada unsur nasihat dan juga pengakhiran yang baik. Pengkarya yang menggunakan teori pragmatik ini juga akan menjadikan karyanya bersifat estetika untuk menarik minat pembaca. Nilai-nilai estetika itu dapat dilihat daripada penggunaan bahasa dan diksi yang dipilih oleh penulis. Penulis juga akan menarik minat pembaca dengan melihat keinginan pembaca-pembacanya. Contoh, jika penulis atau pengkarya ingin menarik minat pembaca daripada golongan remaja, penulis akan menulis berkaitan dengan novel-novel romantik dan sebagainya. Teori yang terakhir merupakan teori objektif. Teori Abrams mengatakan pendekatan objektif ini sebenarnya pendekatan yang memusatkan perhatian semata-mata kepada unsur-unsur antara hubungan dan keseluruhan karya sastra. Sastra ini
Boleh berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh luar atau unsur-unsur ekstrinsik. Karya sastra dijadikan sebagai unsur autonomi yang bebas daripada realiti, pengarang mahupun pembaca. Dalam kata yang lain, kita boleh katakan bahawa teori objektif ini sebenarnya menekankan unsur karya itu sendiri, tidak seperti teori-teori yang lain. Berbeza daripada teori-teori yang lain, seperti yang kita boleh lihat bahawa teori memetik menekankan unsur realiti ataupun alam. Teori pragmatik yang menekankan unsur pembacanya. Teori ekspresif pula menekankan kepada pengarangnya itu sendiri. Teori objektif ini juga bergantung dengan adanya plot, watak, tema dan juga lain-lain. Teori ini berkembang pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Kesimpulannya, terdapat 4 teori asas kesusasteraan yang perlu kita ketahui sebagai pelajar sastra yang mengkaji berkaitan dengan karya kesusasteraan. 4 teori ini, jika mengikut Abrams, boleh disimpulkan seperti alam semesta ditekankan oleh teori memetik, pembaca ditekankan dengan teori pragmatik, karya ditekankan dengan teori objektif, manakala pengarang ditekankan oleh teori ekspresif. Oleh itu, dengan kesimpulan saya tadi, berakhirlah pembentangan saya pada hari ini. Saya serahkan kepada rakan-rakan untuk bertanyakan beberapa soalan kepada saya. Dipersilakan.